Hai, Assalamualaikum dan salam hormat. Okey, so hari ni saya nak sambung video mengenai ChatGPT hari tu. Okay, untuk bahagian pertama saya dah terangkan macam ni cara nak guna kan, cara nak daftar, cara nak login semua tu. So macam sekarang ni saya berada pada pukul 10.30 pagi. Okey, 10.30 pagi dan masih boleh akses, okey. Kalau saya buka pada waktu malam ataupun selepas pukul 3 macam tu dia dah macam tak boleh masuk sebab dia dah ramai sangat user kan. Lepas tu sekarang ni dia dah ada option yang berbayar. Nampak ni upgrade plan. Dia ada option kat sini. Sekarang ni saya punya yang free plan. So dia boleh access, boleh masuk bila tak ramai orang guna. Nampak sekarang ni. Okay. Tapi yang ChatGPT Plus ni, okay, $20 sebulan. Tak perlu risaulah, anda boleh terus akses, tak perlu tunggu. Demand tengah, walaupun demand tengah tinggi, dia masih boleh akses. So kat sini kalau nak upgrade, cost dia ialah $20 sebulan. 20 dolar kalau ringgit lebih kurang 90 ringgit kot lebih kurang. Nanti anda check lah dia punya berapa. Cuma buat masa ni macam saya tak ada keperluan lah untuk upgrade. Tapi kalau dia bagi percuma ni kita just pakai dulu. Cuma kita tengok timing lah. Kalau timing malam memang tak boleh lah. Macam saya buka waktu waktu pagi ni boleh akses. Boleh akses. Okay. So, topik kali ni saya nak terangkan macam mana kita boleh buat ebook menggunakan ChatGPT ni. Okay. So, first kali anda kena tahulah ebook mengenai apa kan, niche apa. So, katalah sekarang ni saya nak buat ebook pasal parenting. Sekarang kan ada banyak ebook pasal parenting kan. So, kat sini saya just type je kat sini. Tuliskan ebook mengenai parenting. Okay, kalau saya bagi arahan macam ni, dia terus bagi cadangan tajuk-tajuk buku parenting yang laris dijual dekat luar. Tapi dia bagi bahasa Inggeris. Nampak ni, kalau kita just bagi arahan macam ni. Okay, saya just stop generating. Buatkan. Saya buat generate idea. Book about parenting. Title. Okay, yang ni saya just minta dia buatkan tajuk. Okay, so dia punya result maybe tak berapa nak cantik sebab kita pakai free plan punya. Tapi yang ni kita boleh nampak lah. Kita boleh gunakan ni sebagai tajuk ebook kita nanti. Okay. So kat sini saya nak buat dia punya outline. Outline buku mengenai parenting yang bertajuk membesarkan anak dengan cinta dan kebijaksanaan. Saya minta outline buku mengenai parenting yang bertajuk membesarkan anak dengan cinta dan kebijaksanaan. So dia akan bagi outline lah. So kita boleh generate dia punya content lepas dia dah generate dia punya outline macam ni. Okay. So yang ni macam biasalah, macam video yang pertama saya bagi tahu dia akan generate dalam bahasa Indonesia. So kat sini dia akan bagi macam ni lah, pendahuluan, latar belakang, tujuan dan manfaat tinjauan pustaka. Okay, ada benda yang kita tak perlu letak lah. Okay. So kalau macam ni kita boleh buat dalam lebih kurang ebook maybe 40 muka surat ke 50 muka surat, rasanya tak ada masalah. Satu topik ni maybe dia boleh buat dalam 2 muka surat. Okay. So dia ada topik and subtopik kat sini.
Nampak dia ada penutup, ringkasan, refleksi dan kesimpulan, rekomendasi untuk lanjutan. Dengan ni kan. Okey, yang ni e-book yang berkaitan dengan parenting yang tajuk dia ialah membesarkan anak. Bagaimana membesarkan dengan anak dengan cinta dan kebijaksanaan. Okey, tapi ni dalam bahasa Indonesia lah. Okey. Okey, lepas tu katalah saya nak nak kembangkan isi setiap topik ni. Okey. Saya just yang ni fasa perkembangan anak okey. Mengenal anak dan perkembangan anak. Okey, mengenal dan perkembangan anak ni saya just copy. Lepas tu saya just bagi arahkan kembangkan topik mengenal dan perkembangan anak dalam bahasa Melayu. Enter. Okey, sambil-sambil tu anda buka Google Doc. Okey, Google Document ni, Google Doc. Sebab kita nak buat e-book, mestilah kita kena buat dia punya ni. Kita kena menaip kan. Okey. Okey, yang ni saya bagi arahan kembangkan. Sebab saya patut letak huraikan. Okey. Okey, katalah saya ni huraikan dalam Melayu sebanyak 3 perenggan. Okay, nampak dia dah buat dah untuk kita. So macam ni, sambil-sambil dia ni, kita boleh copy dia punya tajuk. Katalah tajuk kita kat sini. Kan, tajuk, copy, pergi dekat bahagian ni. Yang ni sebagai tajuk utama untuk e-book kita. Saya pilih tengah ni, saya jadikannya sebagai tajuk. Okay, ni saya just letaklah tajuk. Maybe kalau anda nak ubah tajuk dia tapi dengan makna yang sama, terpulang kepada anda. Yang penting audiens anda boleh faham. Ni saya just nak pilih macam ni. Okay, so dekat muka surat pertama ni, macam tadi dia bagi tahu kena ada pendahuluan. So latar belakang yang ni anda kena type sendirilah. Sebab AI dia tak tahu latar belakang anda kan. So anda kena masukkan latar belakang anda. Lepas tu apa tujuan anda untuk buat benda ni, maybe anda boleh masukkan. Yang sini anda tak perlu letak kot. Okay. So yang ni maybe muka surat yang kedua, tajuk dia adalah mengenal anak dan perkembangan anak. So maybe dekat sini pendahuluan. Okay. Lepas tu latar belakang anda. Okay. Untuk muka surat yang kedua. Okay. Muka surat yang kedua. Muka surat yang kedua ni, tajuk dia mengenal anak dan perkembangan anak. Okay. So benda dah buat. Okay, yang ni. Nampak? Fasa-fasa perkembangan anak adalah penting. So ini copy. Masuk dekat e-book ni. Untuk bahagian. Okay, nampak tak? Cuma yang ni kita kena. Ni lah. Yang ni kita letak background dia. Tak nak bold. Lepas tu. Actually. Yang paling bagus sebenarnya anda kena paste dekat notepad dulu. Okay. Okay. Lepas tu anda copy balik. Masuk dekat Word ni. Okay. So macam ni. Ini cara saya lah. Tapi kalau anda nak buat cara yang lebih yang sesuai dengan anda, ikut keselesaan anda lah. Okay. Nampak saya buat macam ni. Yang ni saya tukar warna dia kepada warna
hitam. Okey, nampak? So dah lebih kurang satu muka surat. Ini kalau letak gambar ke nak bagi nampak cantik dah siap satu muka surat. Ini baru satu topik. Okey. So saya boleh minta dia buat untuk topik yang seterusnya, iaitu apa? Mengenal anak dan keluarga, parenting dengan cinta. Okey, parenting dengan cinta. Saya boleh bagi arahan yang sama juga. Okey. Huraikan topik cinta dalam bahasa Melayu sebanyak, yang ini saya minta, katalah saya minta 4 perenggan. 4 perenggan. So dia akan buatkan dalam 4 perenggan. Okay, maybe ada kadang dia punya result tu tak berapa nak cantik, anda boleh bagi arahan yang lain. Okay, nampak ni. Dia dah buat. Tapi yelah, anda jangan just copy and paste macam tu je. Anda kena baca juga. Contoh macam ni kan, memahami dan menghormati kebutuhan. Kebutuhan ni bahasa Indon. Bahasa Indonesia kita kena tukar kepada keperluan. Ini termasuk memahami bahasa tubuh dan ekspresi anak. Mendengarkan dan memahami sudut pandang anak dan memberikan dukungan dan menghormati pihak anak. Ini pun sama juga. Ataupun kebutuhan ni. Kebutuhan ni katalah ada banyak sangat kebutuhan ni, anda kena pilih dekat bahagian file ni. Edit, replace. Find and replace. Katalah banyak sangat kebutuhan dalam ni. Anda kena tukar kepada keperluan. Replace all. So dia apa-apa saja perkataan yang berkaitan kebutuhan, anda boleh replace semua. Okay. So katalah dah siap ni. Dah siap ebook ni. Just tekan butang file ni. Lepas tu tekan butang download as PDF. Nampak ni PDF kat sini. PDF. So anda dah boleh download macam ni. Open. Okay, ini adalah contoh PDF yang saya dah buat daripada AI, ChatGPT tadi tu, menggunakan Google Document. Lepas tu dah buat satu ebook. Dah siap satu ebook lah. Lepas tu selebihnya macam biasalah, anda kena buat design, anda kena buat sales page. Okay, so bagi yang nak belajar, anda boleh dapatkan saya punya panduan lah yang berkaitan dengan digital product tu. Okay, so kat sini saya harap dapat membantulah sedikit sebanyak. Okay, nampak ni. Yang ni untuk topik yang seterusnya saya minta 4 perenggan kan? Betul. Tengok dia bagi 4 perenggan. Okay, so just copy, paste dekat muka surat yang seterusnya. Benda ni kalau dah buat, saya rasa 40 muka surat, 50 muka surat tak ada masalah. Okay, nampak ni. Cuma yelah, still kena buat something, macam kita kena bagi dia kemas. Okay. So saya harap video ni membantu untuk anda yang maybe tak ada idea nak buat ebook ataupun tak ada masa nak tulis ebook. So gunakanlah ChatGPT ni untuk memudahkan kerja anda. Okay. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ni sebab saya rasa tak ramai tahu lagi. So kita boleh buat ebook, kita boleh buat artikel blog. Okay, kita boleh letak dekat blog, kita boleh gunakan sebagai konten untuk promote kita punya personal branding dekat Facebook, Twitter, apa lagi? Twitter, Facebook, blog, website, forum, Facebook group. Okay, dalam Facebook group maybe ada orang tanya masalah-masalah yang diorang sedang hadapi. Anda boleh gunakan AI, mana tahu dapat dia pun jawapan tu, anda boleh post dekat Facebook group. Okay, untuk bina personal branding apa semua. Okay, so cuma untuk kali ni saya just kongsi mengenai cara nak buat ebook lah. Tapi teknik yang sama anda boleh gunakan untuk buat blog, okay, buat artikel. Okay, so itu sajalah sebab video ni dah 15 minit. Okay, so itu saja. Terima kasih. Kita jumpa untuk next video. Bye.